Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita kembali bertemu pada petang ini di Asas Training Center ini untuk kita kembali menyambung, mengambil faedah dengan mempelajari kitab yang bertajuk Jalan Golongan yang Selamat yang merupakan karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Sebuah kitab yang diterjemahkan daripada tajuk asalnya iaitu Minhajul Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah. Sebuah kitab yang syarat dengan faedah yang membahaskan hal ehwal terkait tentang akidah ataupun tauhid dari dua sisi yang paling utama, iaitu perbahasan tentang tauhid dan lawannya iaitu syirik, dan perbahasan tentang manhaj, bagaimana untuk berinteraksi dengan dua perkara ini, yang dimulai dengan bahagian pertama golongan selamat dan diakhiri dengan bahagian yang ke-46 syair akidah muslim. Dan kita insya-Allah pada petang ini akan melanjutkan penjelasan Syekh rahimahullah pada bahagian yang ke-28. Betul iaitu tajuknya iaitu kufur kecil dan macamnya. Muka surat 136. Iaitu kufur kecil, al-kufrul asghar. Dan jenis-jenisnya ataupun kategorinya, pengkelasannya. Di mana sebelum ini kita telah mengambil faedah tentang kufur besar, al-kufrul akbar, dan juga pembahagiannya. Mudah-mudahan dengan itu kita selamat agar jangan jatuh kepadanya, kerana jatuh padanya merupakan kebinasaan, malapetaka yang sangat besar yang merugikan pemiliknya. Jika dia mati dalam keadaan tidak bertaubat kepada Allah, dia diancam dengan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Waliyazubillah. Baik, apa kata Syekh rahimahullah pada tajuk ini? Iaitu kufur kecil dan macamnya. Kufur kecil ialah kufur yang tidak menyebabkan orang yang bersangkutan keluar daripada Islam, iaitu wallazi la yukhriju sahibahu minal Islam. Misal contoh iaitu yang pertama, kufur nikmat. Jadi kufur ni walaupun nama dia kecil, tapi dia bukan perkara yang boleh diremehkan, boleh ambil pandang enteng atau endah tak endah. Sebab kufur kecil termasuk dalam kategori dosa-dosa besar. Apa definisi dosa-dosa besar? Dosa-dosa besar definisinya Allah datangkan ancaman, iaitu azab api neraka. Cumanya beza dia dengan kufur besar, iaitu dua-dua mendapat ancaman neraka. Kufur besar kekal selama-lamanya, tetapi kufur kecil tidak kekal. Sesuai dengan kesalahan besarnya kesalahan yang dia buat, maka terserah pada masyiah Allah untuk menetapkan sama ada dia disiksa ataupun dia diampunkan dosanya oleh Allah.
dan menyebabkan pelaku tidak keluar dari Islam. Masih Islam, tetapi dia termasuk di dalam ya hamba-hambanya yang berbuat dosa besar. Ya, jadi dua perkara yang sedang menunggunya, iaitu mendapat ancaman keras, kemurkaan Allah, dan diancam dengan neraka. Cuma tak mengharuskan dia kekal selama-lamanya di dalam neraka. Dan ini hendaklah kita jauhi. Sebab apa? Ya, tak ada seorang pun yang sanggup dan mampu untuk berada walaupun sesaat di dalam neraka, kerana berat sekali azabnya. Kerana panasnya tak sama dengan panas di dunia. Berapa kali ganda panas api neraka dengan panas dunia? Nisbahnya, ratio 1 di dunia, di neraka berapa? Dia ambil daripada panasnya api neraka, dibawa 1 ke bawah, ke dunia tinggal berapa? 69. Bayang, balance to follow. 69. 1 pun dah tak tahan. Ya, panas yang ekstrim. 1 tu pun ada api yang berbagai bentuk. Warna merah, warna kuning, warna biru. Ya, yang kepanasannya sangat berbeza-beza. Jadi bila melihat api, maka kita bayangkan betapa lebih panasnya api di neraka yang tak dapat nak divisualisasikan. Cukuplah mengambil faedah daripada api di dunia tentang betapa tak mampunya untuk kita menghadapinya. Apatah lagi api yang berkali ganda panasnya di negeri akhirat. Apatah lagi semuanya ini hanya dapat ditangkap, dicerna, diterima dengan iman yang bersarang di hati. Sebab itu hati itu tempat, ya, tempat apa? Tempat menetapnya iman ataupun lawannya, iaitu ya kufur kepada Allah ataupun kafir. Jadi Syekh rahimahullah memberikan contoh, iaitu tentang kufur kecil ini. Yang pertama iaitu kufur nikmat. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala ketika menyeru orang-orang mukmin daripada kaum Nabi Musa alaihissalam. Ya, iaitu kufur ni'mah. Di mana Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah tak kala atau ketika mana Rabbmu memaklumkan, ya, ketika Allah mengisytiharkan, ya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, ya, pasti kami, yakni Allah, akan menambahkan nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Surah Ibrahim ayat 7. Jadi di antara perkara besar kurniaan Allah Ta'ala kepada kita apa? Iaitu nikmat. Nikmat yang Allah kurniakan kepada kita tak terhitung. Tak terhitung. Ya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu hitung nikmat-nikmat Allah, pasti kamu tak akan mampu untuk menghitungnya. Duduk sekarang, senaraikan apa nikmat yang paling utama yang Allah berikan kita saat ini. Satu yang tentunya, iaitu apa? Apa nikmat yang paling utama? Nombor 1 ranking sekarang. Ya? Apa dia? Bukan? Masih hidup. Masih berjauh. Cuba mati. Habis kan? That's it. Finish. Jadi masih hidup. Itu nikmat. Sebab dengan adanya hidup, kita boleh merencanakan sesuatu untuk masa akan datang atau berbuat pada masa sekarang. Dan pada masa yang berlalu, sebagai as our reference, ya, sebagai teladan untuk kita buat tindakan, untuk buat improvement ataupun jangan ulang lagi permasalahan yang telah kita jatuh kepadanya. Itu nikmat. Jadi nikmat yang paling besar yang Allah bagi pada kita adalah nikmat usia. Ya, inilah harta yang paling bernilai. And yet very amazing, no need for you to pay. Even single cent tak payah bayar. Ada kena bayar tak? Allah hantar tak setiap bulan bil usia? Ada. Bil matahari, bil udara. Gratis, ya, FOC, no need for us to pay. Tapi yang ada bil elektrik setiap bulan, bil air setiap bulan, bil hujan dia ada. Sekarang air mencurah-curah, banyak, overflow lagi dah, terlebih. Ya, Allah tak minta. Ya, itu nikmat-nikmat besar yang boleh kita tangkap, yang boleh kita segera bawa di depan. Dan betapa banyak lagi nikmat yang lain. Tetapi lihat betapa Allah Ta'ala itu, ya, maha kaya dan maha pemurah. Allah tak bebankan kita. Walaupun Allah bagi nikmat yang kita tak mampu untuk membayarnya, tapi Allah minta kita untuk berkhidmat kepadanya, beribadah kepadanya dalam jumlah yang boleh dihitung.
in return. Betul kan? Allah tak berharap, tapi Allah nak uji sejauh mana kita bersyukur. Allah bagi kita nikmat, ya tak terhitung, banyak. Tetapi Allah hanya minta kita melakukan sebagai tanda terima kasih pada Allah sedikit saja dalam jumlah yang boleh dihitung. Solat hanya 5 kali dalam sehari. Round figure only 1 hour. 1 hour out of 24 hours. Betul kan? Nak besarkan sikit 2 jam sudah. Puasa hanya sebulan dalam setahun. Bukan tiap-tiap bulan. Zakat cukup syarat baru keluarkan. Itu pun 2.5%. Haji sekali seumur hidup. Tu yang wajib. Ya, yang sunat banyak. Tak buat pun tak apa. Tu yang tak buat. Tak buat sunat saja. Ya, buat dapat pahala, tak buat tak berdosa. Nampak? Jadi apa lagi? Sebab tu Allah sangat murka kepada orang yang kufur terhadap nikmatnya. Sebab itu Allah minta kita jadi orang yang sentiasa bersyukur. Sebab tu Nabi SAW adalah contoh teladan kemuncak kepada orang yang terbaik di dalam mensyukuri nikmat Allah. Walaupun Nabi SAW adalah Rasul yang terakhir, terbaik di kalangan para Rasul, umatnya umat terakhir, tapi yang paling awal masuk syurga dan paling ramai. Tetapi Nabi SAW sangat bersangatan, bersungguh dalam melakukan ketaatan. Sampai bengkak-bengkak kaki, betul kan? Semua kita tahu. Sampai berlapar berhari-hari, berbulan-bulan. Tu. Ya, menghadapi ujian yang sangat getir. Nabi SAW diuji sejak sebelum lahir sampai kewafatan. Tak pernah jalannya lurus. Ya, sentiasa jalannya berliku-liku, naik turun, bengkang-bengkok dan berbagai. Lahir sebagai anak yatim. Tak pernah bertemu dengan ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib. Tak sempat mendapat kasih sayang. Ya, ibu hanya sempat bersama dengan ibunya selama tempoh 2 tahun. 2 tahun saja. Kerana ketika dia dilahirkan, Nabi SAW disusui oleh ibunya sebentar saja. Kemudian disusui oleh Suwaibah, budak kepada Abu Lahab. Kemudian tradisi orang-orang Arab mencari ibu susuan yang berkualiti daripada pendalaman. Siapa ibu susuan Nabi SAW yang menyusunya selama 4 tahun di bawah jagaannya? Ya, daripada Taif, iaitu Halimatus Sa'diyah. Ya, dia dapat kasih sayang Halimatus Sa'diyah lebih banyak, lebih lama daripada ibunya sendiri, Aminah binti apa? Binti Wahab. Ni basic kena tahu. Selesai 4 tahun, dia tak sanggup. Dia khawatir sebab apa? Melihat keajaiban, kepelikan. Ketika mendengar berita bahawa Nabi SAW didatangi oleh seorang lelaki dan membedah dadanya, dibersihkan hatinya, hantar semula, takut. Tapi ketika Nabi SAW bersama dengan keluarga Halimatus Sa'diyah turun pelbagai keberkahan. Right from beginning, ambil saja Nabi SAW tu turun keberkahan. Tu tafsirah kan kita belajar. Tu kecil lagi dah. Tapi Allah uji dengan hilangnya kasih sayang. Sebentar sahaja diambil alih, take over oleh datuknya Abdul Muttalib. Tak sampai beberapa lama, wafat pula Abdul Muttalib. Ya, pindah kepada Abu Talib. Dan begitulah seterusnya. Dan Nabi SAW diuji oleh Allah dengan pelbagai perintah berjihad dalam banyak siri peperangan berbanding dengan Rasul-Rasul terdahulu. Betul kan? Hidupnya amat susah sehingga diberitakan tentang hadis-hadis yang dihimpunkan contoh dalam kitab Syama'il Muhammadiyah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dapur Nabi pernah tak berasap selama sebulan atau 2 bulan. Tak ada apa nak dimasak. Langsung tak ada apa. Betapa zuhudnya bukan sahaja Nabi SAW sendiri, seluruh isteri-isteri Nabi SAW yang berjumlah hidup sesama Nabi SAW 9 orang. Susah semuanya. Sehingga pernah seorang, ni panjang sikit tak apa nak cerita ni tentang Nabi SAW ni. Nak tunjuk Nabi SAW diuji kesulitan seperti itu, tetapi menjadi orang yang paling bersyukur tiada bandingannya. Tak pernah mengeluh. Tak pernah komplain. Ya. Jadi, pernah satu ketika seorang lelaki datang kepada Nabi SAW mengadu lapar. Nabi SAW tak pernah mengatakan, menolak. Walaupun di rumah Nabi SAW tidak ada apa-apa. Lalu Nabi SAW tak menolak, tanya dulu isterinya. Isteri-isteri, ada apa tak? Ya, apa-apa di rumah untuk diberikan kepada lelaki yang lapar ini. Lalu isteri Nabi SAW memeriksa di rumah masing-masing. Tiada apa ya Rasulullah, melainkan ada air saja ni. Sky juice.
Ada ni. Jadi kawan tu lapar. Lalu datanglah, lalu Nabi SAW tanya para sahabat yang lain, siapa yang sanggup untuk menyantuni keperluan lelaki ini? Lalu ada seorang lelaki Ansar, dia menyanggupinya. Jadi ada hadis lain mengatakan, kalau kamu tidak mampu membantu orang lain, kamu jadikanlah orang pertengahan untuk mendapatkan bantuan daripada orang lain. Itulah orang yang bermanfaat. Jangan kata tak ada lah, saya tak boleh ni. Jangan bagi kata tidak, cari jalan. Tak apa, tunggu. Ya, bagi saya masa sedikit. Nanti saya cari. Saya tanya kawan-kawan, kok boleh bantu. Tak pernah Nabi SAW kata, tiada. Walaupun memang tak ada, tapi Nabi SAW akan cari jalan untuk membantu. Jadi, perantara. Lalu, ya, dibawalah oleh lelaki Ansar ini ke rumah. Padahal dia pun orang susah juga. Ada makanan, tetapi hanya cukup untuk anak-anak makan. Untuk anak-anak dia. Lalu di malam hari, dia pun masak dan memadam lampu. Dihidangkan, dipanggil lelaki tersebut, makan, dia pun konon-konon duduk sekali sambil berpura-pura makan. Padahal semuanya tak makan, termasuk anak dia. Ya, dia goreng, dia masak soto lebih dulu, lama masaknya supaya anak yang lapar tu tidur. Supaya anak lapar nak bagi pada ni, yang orang yang Nabi SAW titipkan padanya. Betapa mereka sangat menunaikan ya perintah Nabi SAW. Apabila mereka menyanggupinya dan mereka berbuat. Lalu makanlah lelaki itu sampai kenyang. Ya, tuan rumah, suami isteri kelaparan, termasuk anaknya ketiduran dalam keadaan lapar. Esoknya disampaikan berita tersebut pada Nabi SAW dan Nabi SAW sangat bergembira. Tu betapa susah. Bukan saja Nabi SAW, bukan saja isteri-isteri Nabi SAW, bahkan para sahabat ramai di antara mereka sulit. Tetapi mereka orang yang paling bersyukur. Dan cuba lihat ketika kewafatan Nabi SAW. Nabi wafat dalam keadaan sakit. Yang sakit Nabi SAW itu 2 kali ganda daripada orang lain. Nabi SAW sebut, aku sakit aku ini 2 kali ganda daripada orang lain. Sehingga betapa saking sakitnya Nabi SAW, demam panas, Nabi SAW ikat kepalanya. Kuat-kuat, terlalu sakit kepala. Dan Nabi SAW ketika wafat, demam panas yang amat-amat, yang teramat diru'yah oleh Aisyah radhiyallahu anha dengan baca 3 kul itu. Aisyah radhiyallahu anha, kemudian ketika Nabi SAW nak wafat, Nabi SAW mengadu berkata pada isterinya Aisyah radhiyallahu anha, kerana Nabi SAW minta izin untuk dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu anha, yang kebetulan pada waktu itu qadarullah adalah miliknya Maimunah radhiyallahu anha kalau tak silap. Minta izin dibenarkan dan Nabi SAW suka berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Diringkas kisah. Kalau nak cerita itu panjang lagi. Ya, cerita yang sangat menarik, banyak faedah. Lalu Nabi SAW berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, aku masih merasa kesan bisanya racun akibat daging yang aku makan, daging kambing yang aku makan yang dihidangkan oleh seorang wanita Yahudi sesudah peperangan Khaybar. Pernah dengar tak kisah ni? Tu. Sakit. Jangankan diracun sebelumnya, bahkan juga disihir. Ya, tu. Allah nak tunjuk pelajaran berguna di depan kita. Bila kamu diuji dengan kesulitan dan kepayahan, ada lagi yang lebih sulit dan payah, iaitu orang yang kamu cintai, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. So kita akan jadi orang yang sangat bersyukur. Bersyukur ni cakap senang. Nak buat tu yang sulit, betul kan? Memanjang je tak kena. Hujan lebat pula, jam lah pula, banjir pula dekat sini. Mati pula kerja ladai. Allah kena towing pula, duit lagi. Tu. Ya, memanglah fitrah je seperti itu, tapi jangan melampaui batasan. Ya, itu ujian dunia kecil saja. Ya, dia akan pergi dan berlalu. Ya, tetapi yang tak berlalunya adalah apa? Sejauh mana kita mengakui nikmat Allah. Sebab itu barang siapa yang memiliki 2 sifat padanya, dia adalah mukmin yang sejati. Apa dia? Iaitu sebelahnya adalah syukur, sebelahnya lagi adalah sabar. Sebab itu Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Muslim, ajaban li amril muslim mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa zaka li ahadin illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusan bagi dia baik. Apa saja yang menimpa baginya baik dan kamu tak akan dapati sikap seperti itu melainkan pada seorang mukmin. Apa contoh Nabi SAW sebut? In asabatu sarra'u syakara fakana khairan lah. Wa in asabathu darra'u sabara fakana khairan lah. Apabila dia diberi nikmat, dia bersyukur. Nabi Adam AS memberikan contoh teladan yang sangat agung kepada kita di tempat yang terbaik di dalam syurga. Ketika Allah menciptakan Adam AS dengan kedua tangannya secara langsung,
Ya, yang lain itu semua dengan kun fayakun, tapi Adam alaihissalam special. Special edition. Ya, special special. Dicipta dengan kedua tangan Allah. Ada beberapa makhluk Allah yang dicipta langsung oleh Allah. Setelah ruh masuk hidup, apa perbuatan pertama? Bersin. Apa ucapan pertama? Syukur pada Allah. Tu syukur. Sebab tu dalam kehidupan ni, ya, syukur didahulukan berbanding sabar. Kenapa? Kenapa syukur dulu, kena datang sabar kemudian? Orang yang tingkat imannya dekat dengan Allah tinggi, tauhidnya benar, bersih, ujian, kesulitan, kepayahan, musibah pun dia bersyukur. Kita tak kan? Kita resah, susah, sulit. Dia tak, dia bersyukur. Bahkan dia bergembira dengan ujian tersebut. Kerana dia tahu, ya, ujian, musibah, nikmat semua daripada Allah yang satu. Jadi tentu padanya ada kebaikan. Allah uji kita bukan untuk mendatangkan mudarat bagi kita. Ujian sulit payah untuk mempertingkatkan kedekatan kita dengan Allah. Jika kita berjalan sesuai dengan aturan, betul kan? Sampai ada yang dibunuh, mati. Padahal nyawa sayang, muda lagi. Takkan nak matilah. Tak puas lagi hidup ni. Tapi pada dia itu adalah nikmat. Sebab Allah sedang mempersiapkan nikmat di depan. Ya. Sebab apa syukur? Soalan tak jawab. Sebab apa syukur tu yang patut mendominasi? Yang didahului syukur berbanding dengan sabar. Sebab apa? Sebab mana banyak? Allah bagi kita nikmat ke Allah bagi kita musibah? Allah bagi kita kesenangan banyak ke kesulitannya banyak? Kesenangan banyak. Apa kesenangan kita? Kesenangan yang paling besar hidup tu lah. Ada masalah tak tarik nafas, keluar nafas sampai saat ini? Autopilot tu kan? Kecuali kalau sekali diserang resedung, ya, sesama ataupun orang yang kena penyakit apa tu yang kena pakai inhaler. Asma. Itu pun very few, betul kan? Majoriti kita semua sini semua boleh menarik nafas. Tak ada pun bawa inhaler kat sini kan? Tak ada kan? Tu. Kecuali orang yang duduk di ICU dan sebagainya. Baru dia tahu nikmat. Sebab tu para ulama menyebut kalau kamu nak tahu betapa besarnya nikmat yang Allah kurniakan pada kamu, kamu pejam mata sejenak. Jom pejam. Pejam. Bukan, pejam sekejap. Apa? Hilang nikmat tu kan? Hilang nikmat panorama indah dunia ni. Baru sekejap. Nak berjalan pun tak tahu ke mana nak pergi. Ya? Tu nikmat. Jadi Allah sangat murka kalau kita kufur terhadap nikmat dia. Sebab nikmat tak terhitung. Sebab tu Allah turunkan satu surah. Surah yang mengingatkan kita tentang jangan kufur nikmat. Iaitu surah Ar-Rahman. Berapa kali Allah sebut fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tafsir depan ni, ya ma'syaral jinni wal ins. Nikmat Tuhan kamu yang manakah kamu nak dustakan? Wahai jin dan manusia. Yang mana? Yang mana? Allah datangkan ujian sakit sebab Allah nak sedarkan kamu, ingat pada dia, kembali kepadanya, dan Allah gugurkan dosa-dosa kamu. Tu cara agama kita mengajar tu kan. Cukup takat tu. Ini semua faham lah. Jadi sebab itulah Allah ajar kita apa saja, ya, keadaan, ucapkan nikmat. Kalau dapat nikmat, bersyukur. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus solihat. Sempurna. Kalau diuji dengan musibah, alhamdulillah ala kulli hal. Ingat tu, keadaan tu. Ya, hujan lebat, balik, jam, sangkut sana sini. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya, waktu tu bukan main punya berdoa, punya akrab dekat dengan Allah. Ya Allah, janganlah mati kereta aku dah lari ni. Janganlah ya Allah, sampai kalau ya Allah, sampai. Punya dekat ketika itulah mengikhlaskan sesungguhnya, ya, berdoa kepada Allah. Tauhid termasuk orang kafir. Ya, mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang sentiasa mensyukuri nikmat Allah. Sebesar apa, sekecil apa. Sebab itu tanda kita mensyukuri nikmat Allah sesudah Allah berikan kita usia, iaitu, ya, kita hendaklah menjadi hamba yang benar-benar bersyukur. Baik, as-soal. Berapa rukun syukur? Dan senaraikan satu-satu. Rasa pernah sebut. Atau saya yang tanya, saya yang jawab. Tulis bila saya sebut ni, nanti saya akan tanya. Yang pertama, rukun syukur. Sebagaimana kata Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ketika mensyarahkan,
yang menyuraikan kitabnya Madarijus Salikin Baina Manazil Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Syarah tu ayat tu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai pada makam syukur. Rukun syukur ada 5. Yang pertama, akui bahawa nikmat yang kamu ada, yang kamu nikmati semua daripada Allah. Bukan daripada kebijaksanaan, kecerdasan, usaha kamu dan sebagainya. Itu hanya sebab. Sebagaimana jangan jadi seperti pemilik 2 kebun dalam surah Al-Kahfi, betul kan? Kawan yang beriman tegur dia. Aku dapat ni semua daripada ilmu aku. Pandai aku ni. Hasil pertanian, pandai bertani dan bagai-bagai. Sama je dengan Korun. Korun kan manusia takjub tengok dia. Ya, aku dapat ni pun dengan ilmu aku. Dia sombong kepada Allah ketika Nabi Musa AS menasihati dia. Jangan jadi orang seperti ini. Ya, kadang orang wawancara kita kan, dapat first class, PhD first class. Memang saya berusaha bersungguh-sungguh. Saya tahu saya orang susah. Ya, saya nak ubah landscape of my life. Nak upgrade level bagai-bagai. Kau main panjang huraian dia. Dengan berkat doa mak saya dan sebagainya. Saya masih ada mak. Ini masuk tak tadi? Ya, mula-mula kata ini semua adalah daripada pemberian Allah. Wa ma bikum min ni'matillah. Kan tu orang beriman dia sentiasa akan sandar pada Allah. Ya, sebut Quran lagi. Ya, apa yang saja yang ada pada kamu itu kata Allah semua daripada Allah. Betapa banyak orang yang berusaha siang malam tapi tak meraih apa-apa. Betapa banyak orang yang kerja sikit saja tapi meraih segala-galanya, betul kan? Jadi siapa yang bagi tu? Bukan asas-asas usaha kita. Betapa banyak orang yang berusaha memiliki segala-galanya. Sekelip mata saja hilang. Allah boleh tarik, betul kan? Dengan sedikit kesilapan. Barangkali kesombongan, takbur, angkuh, Allah tarik serta-merta. Tu. Ya. Jadi yang pertama adalah akui apa-apa nikmat, ya. Kita langsung saja sebut ini semua daripada Allah. Yang kedua rukunnya adalah iaitu puji kepada yang memberi nikmat itu. Ya, alhamdulillah. Tu puji Allah Taala, sentiasa memuji Allah. Jangan kita suka dipuji-puji oleh makhluk. Tak ada faedah. Walaupun memang manusia fitrahnya suka dipuji, tetapi jangan melampaui batas. Sehingga mengakibatkan sifat sombong. Ya, bermegah-megahan. Kan Allah turunkan satu surah, Alhaakumut Takatsur. Bermegah-megah. Sampai ke kubur. Ya, apa guna nak bermegah? Ya, itu orang kata syok sendiri saja. Tapi di sisi Allah, dia ada nilai. Yang ketiga, rukun syukur. Menyintai, bertambah cinta dia kepada yang memberi. Bertambah cinta pada Allah. Sayang pada Allah. Ya, sebab Allah bagi. Ya, sebagai tanda terima kasih. Yang keempat, menggunakan segala nikmat kurniaan Allah itu untuk melakukan ketaatan padanya. Ni kemuncak ni. Apa saja nikmat Allah bagi kepada kita, guna untuk ketaatan, keredaannya. Ada mata, guna untuk kebaikan. Ada telinga, dengar perkara yang diperintahkan oleh Allah. Tinggalkan yang Allah larang. Ada tangan, ada kaki, jangan menzolimi orang. Ya, ada mulut, jangan menipu, jangan mencemuh, jangan memfitnah. Jangan jadi scammer. Scammer agama, lagi dilarang. Ya, tu. Yang keempat, tidak menggunakan nikmat Allah itu untuk melakukan maksiat. Tadi berbuat taat, lawan dia maksiat. Inilah dia 5 rukun syukur. Barang siapa yang memilikinya, maka dia telah meraih kesempurnaan dalam mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Cukup dekat tu. Sebab tu ingat, para ulama salaf dulu sebut, kullu ni'matin la tuqarribu minallahi fahiya baliyah. Apa saja nikmat kurniaan Allah kepada kamu, kalau nikmat itu tidak mendekatkan kamu kepada Allah, sungguh ia adalah musibah, bala. Ada nikmat tapi kamu makin jauh pada Allah. Ya, ini sungguh musibah. Kalau orang yang Islam, orang beriman, dia panggil istidraj dia. Allah bagi dia, bagi. Ya, akhirnya dia masuk terjatuh dalam penyakit. Kedekut, bakhil, tak ada jiwa yang sensitif dengan orang, kesulitan, kepayahan, sulit. Tu bahaya. Baik, cukup. Yang pertama. Yang kedua adalah kufur amal. Iaitu setiap perbuatan maksiat. Ya, al-kufril amali. Amal ni maknanya perbuatan lah. Perbuatan dari sisi apa? Ucapan dan tindakan, tingkah laku, perbuatan, zahir. Iaitu setiap perbuatan maksiat yang oleh syarak dikategorikan perbuatan kufur. Tetapi orang yang bersangkutan masih tetap
berpredikat sebagai seorang mukmin, maknanya dia tetap masih lagi title dia Islam, Muslim, ya, tak tertanggal daripada dia, tapi dia Muslim, mukmin yang asi, yang bermaksiat. Seperti sabda Rasulullah SAW, sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki orang Islam adalah perbuatan fasik, sedangkan memeranginya adalah perbuatan kufur. Begitu juga dalam hadis yang lain, ya, hadis la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Tidaklah seorang penzina ketika melakukan perzinaan dalam keadaan beriman. Maknanya cacat iman dia. Kalau sempurna, elok, dia tak akan jatuh. Ya, kerana ketika itu yang mendominasinya adalah hawa nafsu. Tidaklah seorang peminum khamar, arak, ketika meminum khamar dalam keadaan beriman secara sempurna. Bukan maknanya iman dia hilang. Kalau iman dia hilang, terbatallah keislaman. Ya, contoh Nabi SAW sebut, tidak beriman. Ya, kamu menyintai, tidak menyintai aku melebihi selain daripada aku. Itu maknanya tak sempurna, cacat. Ya, maka kena diperbaiki, jadikan dia sempurna. Jadi kufur amal. Maknanya dia guna anggota tubuh badan dia bukan untuk mendatangkan ya redha Allah, tetapi mendatangkan kemurkaan daripada Allah Ta'ala. Jadi apa saja nikmat yang Allah bagi, kena guna untuk kebaikan. Ada handphone ni, gunalah untuk menjana pahala. Betul kan? Tangan tu duduk tulis-tulis apa? Nak share apa? Nak upload apa? Biar dia mendatangkan pahala. Mesin untuk kita jadi kaya. Kaya apa? Kaya pahala. Jangan kaya dosa. Parah lagi, menjana dosa jariah. Menyesal pun tak boleh buat apa dah. Di alam barzah. Ya. Tiap-tiap hari, tiap-tiap saat datang. Nak tolak macam mana? Nak tolak macam mana? Nak keluar kedua dia tak boleh dah. Nak bagi tahu tolong delete kan Facebook saya, tak boleh dah. Dia hidup Facebook tu, tuan dia mati dah. Betul kan? Komentar dia di YouTube, orang ceramah dia tulis itu macam-macam. Tuduh dia, tuduh ni, tuduh tu, tuduh ni. Nanti akhir dia jadi apa di negeri akhirat? Muflis. Kita selalu dengar kan hadis muflis tu. Ya. Jadi perbuatan kufur semacam ini tidak menjadikan pelakunya keluar daripada agama Islam. Ya, tak murtad, tapi termasuk dosa besar. Tetapi kalau dah lama-lama bergelumang, lama-lama khawatir boleh jadi murtad. Seperti dosa kecil kan? Lama-lama seronok ada berbuat dosa kecil, menikmatinya, akhirnya menghalalkannya. Tak apa, saya ya okey je. Dia pergi situ, dia menikmatinya, bahkan dia mengajak orang kepadanya. Akhirnya khawatir dia menghalalkan. Yang ketiga, yaitu kufur kecil, masuk dalam kategori ini orang yang memutuskan hukum dengan hukuman selain yang diturunkan oleh Allah, sedangkan dia mengakui adanya hukum Allah itu. Ini hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Ya, hukum tu ya digezet di dalam perundangan Islam, dipanggil apa? Hukum jinayah syar'iyyah. Ada berapa jenis? Hukum hudud, hukum had, hukum kisos, hukum diat, hukum takzir. Hukum hudud dia tak boleh tukar. Contoh pencuri, ya kena potong tangan, tak boleh tukar, tak boleh ganti. Dengan sebat ke tak boleh. Dia tak boleh diubah suai oleh manusia. Diat, kisos, takzir boleh. Takzir mengikut keadaan semasa, keperluan. Contoh di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan Nabi SAW, orang yang minum arak disebat 40 kali. Sampai zaman Umar radhiyallahu an tambah double 80 kali. Kenapa? Sebab waktu tu, zaman tu dah sangat banyak orang berleluasa, tak takut lagi dah. Peminum arak tegar banyak. Jadi ditingkatkan ya hukum supaya takut, supaya tak berani. Zaman sekarang ya, bila undang-undang ni tak diperbuat, rosak. Dan begitulah yang lain. Hukum diat tu adalah ganti rugi. Contoh dalam bab pembunuhan, kalau ahli waris ya memaafkan, tapi dia mensyaratkan kena bayar 3 juta. Kalau sanggup bayar, selamat nyawa anak dia. Seperti yang berlaku di Arab kan, dia kaya-kaya dia. Ya, tapi kalau dia tak bagi kemaafan, jatuh hukuman bunuh. Contoh, macam contoh hukum rejam bagi penzina muhsan, dan ghairu muhsan disebat ya 100 kali buang daerah. Kemudian yang menuduh orang zina tanpa mendatangkan bukti, ya kena sebat 80 kali. Tak ada bukti.
Kalau suami pula tuduh isteri berzina, kenapa? Bersebab tak? Kalau suami dia tuduh isteri dia mana ada saksi. Dia masuk rumah tengok ada perempuan dalam bilik isteri. Kau berzina kan? Dia bawa ke angkat ke hakim. Macam mana? Dia tuduh tak ada saksi. Nak kena sebab tak? Ada satu istilah khusus, special untuk ni, li'an dia panggil. Dalam surah An-Nur. Sumpah laknat 4 kali, yang kelima laknat dia sendiri. Masing-masing. Dan dalam sejarah, di zaman Nabi SAW berlaku 2 kes. Dua-dua dimenangi oleh pihak lelaki yang menuduh. Ya. Jadi bila dah selesai li'an, terfasah, cerai, rumah tangga selama-lamanya, tak boleh kahwin lagi dah. Ya, hukum Allah turun waktu tu juga. Tapi Allah turun bukti. Dakwaan si suami tu, anaknya lahir, tengok, Nabi sebut, kalau jadi gini, ni betul tuduhan dia. Kalau tidak, betul perempuan tu. Lahir, tengok, tak sama macam suami dia. Maknanya itu adalah bukan anaknya. Tu agama kita ni. Ya. Baik. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, barang siapa melakukan hal tersebut, maka dia adalah orang zalim dan fasik. Pendapat ini pula yang dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Ini pengarang tafsir At-Tabari. Dia dipanggil raja tafsir. Semua kita tafsir pergi pada dia nombor 1. Ya, yang utama. Sedangkan Atha radhiyallahu anhu berkata, ia adalah kufur di bawah kufur, yakni tidak menyebabkannya keluar daripada Islam. Maknanya apa? Maknanya dia tak mengingkari hukuman tu. Walaupun dia melaksanakan dia dengan alasan sulit dah nak buat undang-undang Islam kat Malaysia ni, payah. Kita ada masalah dari segi orang kafir dan sebagainya. Jadi buat masa ni kita tangguh dulu. Bukan kita benci, bukan kita tolak, bukan kita nafi, tapi kelemahan. Tu tetap, tapi dosanya tetap dosa besar. Siapa nak jadi MP, tanding lah. Nanti adalah saham di situ. Nampak tak? Ni bukan benda kecil ni. Setiap pemimpin negara umat Islam yang tak menegakkan undang-undang Islam, apatah lagi kalau dia tak ada keinginan, bahkan dia meremehkan pula, dia anggap tak sesuai dengan zaman, khawatir terbatal keislamannya. Dia mesti ada keinginan dan kesungguhan. Seperti yang dibuktikan oleh kerajaan Brunei Darussalam. Kan sebelum tu tak kan? Banyak kecaman dia dapat daripada dunia. Tapi sebab satu kelebihan yang Allah bagi, dia isolated area. Dikelilingi juga oleh negara atau negeri yang milik umat Islam. Jadi tak ada penentangan. Cuba dia duduk tengah kat Thailand, Laos, Kampuchia, cuba duduk situ. Tapi itu bukan alasan. Dia boleh saja berbuat. Kenapa? Bila tegakkan hak Allah, Allah pasti akan tunaikan haknya. Sebab Allah dah janji. Ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Ya, jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Jagalah Allah, kamu akan dapati Allah di depan kamu. Maknanya Allah janji. Janji Allah pasti benar, dijamin. Kita jaga agama Allah, Allah jaga kita. Walaupun di dunia kita tewas secara hukum dunia. Ya, dihalang, ditangkap, diboikot dan berbagai. Tapi di akhirat kita menang ke kalah? Menang atau kalah? Menang. Di mana orang yang menghalang tadi? Yang menentang tadi? Ya. Pihak kalah ke pihak menang dia di akhirat? Pihak yang kalah. Tu. Ya. Harga yang sangat besar. Ya. Dia dikenakan sekatan ekonomi. Ya, yang dia takut di situ ekonomi. Padahal Allah dah jamin. Sebab Allah yang memberi rezeki. Ini jauh keimanan orang zaman sekarang. Sebab apa? Kena penyakit apa? Penyakit kronik yang tiada ubat. Apa dia? Al-wahan. Mal wahan ya Rasulullah, hubbud dunya wa karihatul maut. Lebih banyak manusia lebih memilih jalan menuju ke duniaan. Jalan akhirat berat, sulit nak sampai, payah. Dia akan tanya, what's in it for me? Apa yang saya dapat kalau datang kuliah? Ya. Datang kuliah kena tahan telinga, sabar je lah, betul kan? Beliti pula penceramah petang tu. Tahan lah. Ya. Kuliah akan datang, hilang. Ghaibun ba'idun. Ghaib dan tak dapat dikesan. Tapi di tempat-tempat dunia sangat cepat dia dapat dikesan. Ini cukup berbahaya. Sebab itu perkara yang paling berbahaya nikmat kurnia Allah ni bila Allah tarik hidayah. Paling berbahaya. Ya, hidayah berkaitan dengan istiqamah. Hilang hidayah, hilang istiqamah. Sebab tu kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, innama ghayatul karamah luzumul istiqamah. Sesungguh kemuliaan seseorang itu
Sejauh mana dia dapat menetapi maqam istiqamah. Contoh aplikasi, datang kuliah hari Ahad. Diuji dengan hari Ahad yang paling mencabar. Awal cuti sekolah. Very tough. Tak bercuti, tak pergi mana pun, ada di rumah. Nak datang, nak langkah, sulit tak? Siapa yang rasa tadi ringan seperti 1 gram je angkat kaki keluar daripada rumah sampai ke sini? Ada tak? 1 gram. Atau rasa 1 kilo, atau 1 tan, 3 tan, 5 tan? Sendiri boleh jawab. Tapi Alhamdulillah, Allah push kita sampai. Betul kan? Itu nikmat yang wajib kita jaga. Sebab Allah masih pilih betapa banyak orang yang futur, jatuh dalam perjalanan. Alangkah ruginya orang seperti itu. Sebab tu nikmat iman, nikmat takwa, nikmat beramal soleh, nikmat melazimi majlis ilmu, ni lebih baik pada dunia dan seisinya. Kalau Allah tarik, sungguh itu musibah yang sangat besar. Jadi ingat dia tuan. Nak istiqamah ni bukan senang. Ya, ada orang Allah beri nikmat sejak muda sampai sekarang istiqamah ni. Dalam menuntut ilmu, dalam membaca Al-Quran. Bahkan makin meningkat, makin banyak lagi kerja dia. Makin berusaha-sungguh dia. Rajin baca buku. Ya, rajin mentelaah. Ya, rajin. Macam-macam lah. Rajin berzikir. Apa saja kebaikan dia akan cuba buat. Oh, ni nikmat. Dia akan sentiasa mencari apa amalan yang aku nak tambah minggu ni. Ya. Dia ada satu prinsip. Nak buat kebaikan walaupun kecil. Keluar daripada rumah naik kereta tadi. Nak dapat pahala atas jalan. Berhenti je traffic light. Tengok orang sebelah. Smile, wave, and life goes on. Beautiful. Tengok-tengok ketat muka. Tak kenal. Nampak? Terutamanya diuji di atas jalan dengan stres. Betul kan? Relax, senyum. Tenang. Jangan lari. Jangan jadi seperti garbage truck. Ya? Full of anger. Full of depression dan berbagai. Tunggu saja mangsa siapa nak dump all those poisonous punya toxic. Tu wajah ketat aja tu. Senyum. Senyum, tenang. Lapang tadi. Baik, selesai. Bahagian 28. Ni berhenti pukul berapa ni sekali? 6 suku ke 6,5? Oh, 6,5 Tadi agak rushing juga sebab waktu dah anjak ke depan Bahagian 29. Boleh faham ni tuan-tuan dan puan? Bahagian kufur kecil ni. Apa beza kufur besar dan kufur kecil? Apa beza? Dua perbezaan paling utama. Siapa nak bantu? Sekali saya tanya soalan. Kufur besar dan kufur kecil, pertama perbezaan yang paling utama. Itu dia punya end result nanti sebelum tu di dunia lagi. Yang tu dah pergi ke syurga, ke neraka yang mula-mula di dunia. Apa dia punya implikasi? Kufur besar dan kufur kecil. Kufur besar menyebabkan pelakunya terbatal keislaman. Kufur kecil terbatal ke tak? Tak. Tu. Kufur besar diancam dengan neraka kekal selama-lamanya. Kufur kecil diancam dengan neraka tetapi tidak lazim untuk dia kekal selama-lamanya. Itu dua yang paling utama. Perincian akan datang. Baik, sekarang masuk bahagian yang ke-29. Iaitu berwaspadalah terhadap Taghut. Ni adalah peringatan. Tahzir. Terhadap Taghut. Biasa dengar kan kata Taghut? Dalam Quran ada beberapa ayat nanti akan datang. Taghut adalah setiap yang disembah selain Allah. Ma'ubida min dunillah. Apa-apa yang diibadahi selain daripada Allah. Tak kiralah bentuk apa pun. Jadi Taghut ini adalah perkataan datang daripada asal Taghut ni tughyan. Iaitu melampaui batas. Tu. Jadi apa-apa yang melampaui batas itu dipanggil Taghi. Taghi. Tu. Ya, apa-apa yang melampaui batas dipanggil itu. Jadi Taghut ni setiap yang disembah selain Allah. Ia irela dengan peribadatan yang dilakukan oleh penyembah atau pengikutnya. Dia suka, dia rela, dia benar, dia tak kata apa-apa. Orang menyembah dia. Ada tak orang sembah orang? Orang sembah orang hidup, ada tak? Contoh seperti siapa? Ayam Pin. Ayam Pin. Seperti itu, Raja Thailand tu. Cuba tengok seremoni dia. Punya lah sampai sujud, tunduk, membungkuk. Ya Allah. Kita dilarang menghina diri di hadapan makhluk, siapapun dia. Sebab itu dilarang dalam agama kita sujud dan rukuk kepada selain Allah. Tak diizinkan. Walaupun kepada kedua orang tua.
Ya, sebab tu pelajaran berguna, solat jenazah tidak ada rukuk dan sujud. Berdiri tegak. Padahal nama dia solat, betul kan? Solat ada rukuk dan sujud. Tapi yang ni tak ada. Kenapa? Sebab makhluk. Dia dah mati. Tak boleh sujud dan rukuk. Sebab tu kalau jenazah dibawa ke dalam masjid, pada waktu nak didirikan solat zuhur, jenazah tu mesti duduk di belakang dulu. Dah sudah baru bawa ke depan. Jangan diletak di depan. Contoh bawa waktu solat maghrib. Ya. Dah solat dah, lepas maghrib dah solat. Tiba-tiba van jenazah tak datang lagi, kubur tak siap gali. Tunggu situ sampai waktu isyak. Tadi dah sudah solat jenazah, tunggu dalam masjid. Kemudian dia letak di depan jamaah solat wanita. Kalau dia tepi dia kan, letak depan. Dia solat isyak lagi. Bayang, saya sendiri tengok. Dan saya sekolah, lepas tu saya kata, ahli jenazah kata, sekarang kita nak solat isyak, angkat jenazah tu letak kat belakang. Nanti perempuan tu dia sujud rukuk menghadap kepada jenazah. Walaupun dia tak ada niat nak menyembah, tapi Islam tutup pintu. Walaupun tak ada niat, tak ada i'tiqad, dilarang rukuk dan sujud pada jenazah. Nak tutup pintu kesyirikan. Tu syadzuz zara'i. Dia panggil tutup pintu-pintu yang boleh membawa kepada kesyirikan. Ya, apa-apa yang membawa kepada keburukan, apatah lagi kesyirikan, tutup, dilarang. Sebab tu kuburan tak boleh bersama satu tempat dengan masjid. Apatah lagi kalau ada kubur yang dikuburkan dalam masjid. Kalau ada orang berwasiat nanti, kalau saya meninggal, tolong kuburkan saya dalam masjid. Masjid dia yang bina. Jadi dia wasiatlah suruh dikuburkan dalam masjid. Boleh atau tidak? Tak boleh. Tapi berlaku atau tidak? Berlaku atau tidak? Kubur dalam masjid atau kubur depan masjid. Dalam masjid mungkin sulitlah, tak tahu lagi. Tapi kat luar negara ada. Dalam masjid. Nanti dia kata, itu kubur Nabi SAW tu ada dalam masjid. Itu nanti dulu. Ada jawapannya. Baik, Allah mengutus para rasul agar memerintahkan kaumnya untuk menyembah Allah semata-mata dan menjauhi tauhid. Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sesungguhnya kami, yakni Allah, Ia telah mengutuskan Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah semata-mata dan jauhilah tauhid itu. Surah An-Nahl ayat 36. Ya, jadi perintah yang pertama dari Allah Ta'ala pada anak keturunan Adam AS adalah mengingkari tauhid, kufur terhadap tauhid. Ini kufur yang diizinkan. Ini kufur bernilai syariat dan perintah. Kita kena mengkufuri, yang mengingkari tauhid. Siapa tauhid tu? Di sini disenaraikan ada 5 tauhid. Bentuk tauhid itu amat banyak. Wajah ada pelbagai, tapi pokok dia, yang paling main dia punya core dia ada 5. Ya. Tetapi pemimpin mereka ada 5. Yang pertama siapa? Tauhid yang paling besar. Syaitan. Memanglah selama-lama ranking dia tak ada siapa pun boleh take over. Dan pada kita dia adalah musuh kita nombor 1 selama-lamanya, abadan. Tauhid ini selalu menyeru manusia beribadah kepada selain Allah, betul kan? Tauhid ni. Ya, syaitan dia akan datang kepada manusia menerusi 5 jalan yang paling utama untuk menghumbankan manusia untuk mencapai KPI yang telah ditetapkan oleh syaitan. Syaitan ni dia punya vision very loud and clear. Dia ada vision in term of management bagus ni, as a reference, example. Syaitan ni apa istimewa dia? Kalau dalam ilmu motivasi, never give up, very high resilience, very adaptive, betul kan? Tak pernah mundur, tak pernah mundur, tak pernah kecewa dengan kegagalan, tak pernah jadi kegagalan untuk alasan terus gagal. Dia pasti cari jalan. Tak boleh A, B, tak ada B, C, tak ada C, D. Apa saja. Tu. Sebab apa? Sebab dia very highly committed untuk memastikan KPI-nya tercapai. Apa KPI iblis dan bala tenteranya? Ya, menyesatkan manusia itu dia punya proses. Dia punya end result, outcome, goal dia. Masuk neraka, masih belum kuat. Syirik tu itu dia punya proses, cara kerja dia.
modus operandi dia. Tapi end result tu dia memang duduk lega bukan apa lagi. Kalau tercapai itu, apa dia? Kena berbaloi lah kerja buat dia siang malam. Ha? Tadi yang tu betul lah, tapi tambah sikit lagi. Key dia kat situ tadi, masuk neraka. Ya? Rakan dia neraka, tak kuat lagi. Ya, nak cari word yang tepat, kalimat yang tepat. Tu dia, perkataan dia, kekal selama-lamanya. Sebab ada tak penghuni neraka tak kekal? Kecewa tak dia? Masuk tapi keluar semula. Tak boleh duduk dengan aku, tak berteman dengan aku, jadi best friend forever kan? Forever. Allah keluar pula dia. Ni bahasa saya lah. Ya. Tapi Allah sebut tu ada dialog dalam Quran. Nanti penghuni neraka yang terakhir keluar. Penghuni neraka terakhir keluar, dia panggil mantan ahli neraka. Nama dia bahasa Arab Jahannamiyun. Dia keluar je Allah suruh dia pergi syurga. Setelah dia bersihkan. Dan air apa ada tak ingat air hayat ke apa. Lalu dia kata pada Allah Ta'ala, ya Allah, ada lagi ke tempat aku kat syurga tu kan dah penuh semua. Berapa tahun dia lewat masuk betul kan? Kalau ada yang last kali. Dia first in last out. Prinsip apa tu? Stock inventory. Dia masuk awal tapi keluar terakhir sekali dia keluar. Sebesar zarah iman ada pada dia. Lepas tu dia kata, berkali dia kata pada Allah. Lepas tu Allah kata apa? Mau tak aku? Mau tak kamu? Aku berikan kamu syurga itu 10 kali ganda kerajaan dunia. Tu yang terakhir dapat 10 kali kerajaan dunia ni, di dunia ni. Kata ibarat mudahnya 10 kali bumi. Mau tak? Bayang yang mula-mula masuk. Tapi yang itu pun pada cerita kita tak nampak, tak kuat magnet tarik kita kan, untuk segera beramal. Sebab iman kita ni tak sama macam iman para sahabat Nabi SAW. Bila disebut terus nampak dia, boleh dapat tangkap. Kita teraba-raba, blur, tak nampak macam mana, ya. Tapi orang yang beriman dia dapat tangkap, dia nampak, cukup, ya. Dan para sahabat Nabi SAW mengadu juga sesudah kewafatan Nabi SAW. Dulu kalau kami, bila Nabi SAW sebut tentang syurga, nampak kan, neraka nampak. Sekarang dah tak sama dengan keberadaan Nabi. Itu di zaman para sahabat. Tambah kita. Sebab tu kita kena selalu diperingatkan. Ya, kerana selalu menyelak-nyelak Quran. Selalu berinteraksi dengan ayat-ayat berkaitan dengan syurga dan neraka. Barulah kita ada dorongan, pushing factor, kesungguhan. Ya, sebab Nabi SAW dah beri peringatan kepada kita. A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Surga itu Allah janjikan untuk orang-orang yang soleh. Lagi perempuan lah yang soleh, beriman dan beramal soleh. Di mana syurga itu mata tak pernah tengok, telinga pun tak pernah dengar. Deruan airnya bagaimana, panorama indahnya syurga itu yang digambarkan dalam syurga, dalam Quran begitu detail sekali, betul kan? Quran itu begitu detail terang syurga. Bukalah Quran. Hadis-hadis pun banyak. Contoh digambarkan syurga itu betapa nikmatnya pohon, satu pohon aja. Satu pohon. Pohon dah lah buat daripada emas sebagai. Macam mana lah pohon batang emas. Buah tu daripada apa pula? Macam mana nak makan emas? Contoh. Ya. Bawah tu nak berjalan ke hujung naungan tu berapa puluh tahun perjalanan. Tapi Allah berikan kita kecepatan, betul kan? Dan di dalam syurga tu apa saja yang kita inginkan ada. Dan manusia ni yang di dunia dia masuk dalam syurga, dia bawa perangai dunia tu. Sehingga ada seorang sahabat Nabi SAW tanya, ya Rasulullah, dalam syurga ada kuda tak? Dia tanya, kuda ke unta? Sebab dunia dia minatnya tu. Rasulullah kata ada. Lepas tu datang seorang lagi tanya juga benda tu, ada atau tidak? Nabi SAW tak jawab. Nabi kata, apa saja yang kamu inginkan, apa saja yang kamu teringat nak ada. Tu. Jadi sekarang berazamlah apa yang nak minta dalam syurga. Ya Allah, tunjukkanlah aku bagaimana betul ke ada dinosaur Nanti Allah datangkan wayang ni. Dia gambaran macam mana dunia sebelum kita duduk. Boleh minta tak? Boleh. Sebab Allah bagi apa saja yang kita minta. Baik, cukup tak kata. Jadi KPI nombor 1 selama-lamanya, syaitan nakkan ahli neraka kekal. Ya, sebab tu dia akan datang mesti pintu yang pertama selama-lamanya, iaitu cari jalan untuk kita terbatal keislaman.
Sebab itulah dakwah yang mengingat perkara ini adalah dakwah yang benar. Yang sentiasa mengingatkan manusia tentang bahaya syirik, kewajipan untuk kukuh istiqamah di atas tauhid. Kalau ada orang datang korporat, geng tu, tak ada kerja lain. Sikit-sikit, tauhid syirik. Tak ada kerja, nak bersyirikkan orang tu. Geng tu sikit-sikit sunah. Ya, bid'ah. Tu nak menyesatkan orang lah. Ni. Ketika dia berbicara seperti ini, dia adalah wakil iblis. Sahih. Setuju atau tidak? Sebab dalam majlis dia ingatkan Allah, dia ingatkan Rasul. Dia ingat berjalan di atas tauhid, jaga tauhid, selamat. Jangan jatuh. Ya. Di mana kesalahannya? Sebab itu musuh-musuh tauhid ni sangat allergik dengan perkataan syirik. Musuh-musuh sunnah ni sangat allergik dengan perkataan bid'ah. Kalau dia bukan pelaku bid'ah, kenapa dia nak allergik? Betul kan? Kalau kita bukan pencuri, orang tuduh pencuri, ya, biarkanlah dia, biar dia penat berdiri. Dia bercakap tak berhenti. Ya, as long kita bukan pencuri. Selamat tak? Ya, itu contoh. Jadi syaitan yang menyeru manusia beribadah kepada selain Allah, melakukan kesyirikan dan seumpamanya. Allah sebut dalam surah Yasin ayat 60, Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku, yakni Allah, telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Di antara penyembah syaitan siapa? Ahli sihir. Sebab tu ahli sihir dalam agama, mereka kafir, jatuhi hukuman bunuh. Dahlah mudarat pada orang lain, memudarat pada diri dia. Sebab dia berpenampilan Islami. Tengok-tengok rupanya dia uskun. Betul kan? Ustaz dukun. Dia pandai ramal itu, ramal ini. Ya, cukup berbahaya orang seperti ini. Berpenampilan, bertopingkan, ya, agamawan. Siap boleh kata, ya, ni ada orang keturunan Pontianak. Pontianak manusia. Ya, tengok belakang ada gigi dia. Ada tak orang seperti itu? Tak pernah dengar? Tu, sensasi baru-baru ni, baru lagi tu berita. Tapi bukan saya menghukumkan dia. Tak, saya nak sebut perbuatan dia tu sangat berbahaya. Ya, boleh kata manusia, boleh kata dia tengok si A, si B, oh dia tu keturunan Pontianak. Sebenarnya yang Pontianak tu dia. Ajaib manusia boleh percaya. Tu yang saya heran. Ni bahayanya kejahilan. Allah bagi akal ni, verified lah. Betul kan? Ya, Pontianak sepanjang umur tu pernah tengok hantu. Walaupun zaman kecil-kecil dulu orang tua selalu menakutkan kita dengan hantu tu kan. Pergilah hantu, kena sorok dia, hantu sorok. Pergilah hantu ni, macam-macam nama hantu dulu. Langsui Pontianak, hantu yang menyorok tu nama apa? Hantu menyorokkan orang. Nama pun tak boleh nak sebut. Kan? Pelik-pelik je hantu. Padahal hantu tu takut pada kita. Tak pernah pun kita jumpa. Ada tuan-tuan pernah jumpa hantu? Atau tuan-tuan yang jadi hantu? Yang kedua, 3 minit ni. Penguasa zalim yang mengubah hukum-hukum Allah. Ubah hukum Allah zalim lah. Ya, seperti para pembuat undang-undang yang tidak sejalan dengan Islam. Gubal undang-undang. Minum arak. Tak mau pakai hukum Islam. Rotan 6 kali setahun. Semua menanggung dosa. Pembuat undang-undang, pelaksana undang-undang, hakim, peguam bela, peguam bicara, mempertahankan ni, masuk. Ada saham. Ni zaman kita cukup berbahaya. Ya, dalilnya adalah firman Allah, ya, sampai mengingkari orang-orang musyrik yang membuat peraturan dan undang-undang yang tidak diredai oleh Allah. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka mempunyai sesembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan oleh Allah? Surah Asy-Syura ayat 21. Hukum-hukum ni termasuk juga iaitu ajaran-ajaran agama, betul kan? Dia ubah suai agama. Dia modify. Agama ni tak boleh buat pada je 4 perkara. Tak boleh buat apa? Improve, improvise, invent, innovate, invent. 4 eyes you are not allowed. You are only allowed 1 eye. Imitate, copy, paste. Faham?
Tak boleh nak buat improvement sana sikit, adjust sikit, buat a lot of improvement, kemudian ataupun invent benda baru atau innovate. Ya, tukar. Ya, fungsi asasnya sama tapi lebih advance. Tak boleh. Siapa kita? Kita bukan Rasul. We are not authorized. There is no delegation or empowerment. Empowering by Allah Ta'ala. We are not. Yang diberi siapa? Nabi SAW. Tugas kita apa? Buat je lah. Apa yang payah? Ini dia formulir ibadah itu, ibadah ini. Zikir itu, zikir ini. Ya, majlis itu, majlis itu. Majlis ini, sempena itu, sempena ini. Habis masa dalam kesia-siaan. Letih berbuat dalam sesuatu yang tidak ada faedah in return. Dia boleh kata tak? Kita buat ibadah-ibadah ni dapat pahala sekian-sekian. Dijamin masuk syurga. Tak kan? Tapi kalau yang memang confirm daripada Nabi SAW, ya, dijamin. Kamu baca selawat ni, begini kamu dapat. Kamu baca zikir pagi petang ini, contoh Sayyidul Istighfar, kamu mati, dalam waktu ini Allah ampunkan dosa kamu. Kamu baca raditu billahi rabba dan seterusnya, kamu mati saja di antara waktu subuh sampai asar atau asar sampai subuh kembali, Allah akan redha kamu sebagai hamba-Nya, maka kamu dapat syurga. Tak dibaca yang tu. Dia ganti dengan zikir-zikir, bacaan-bacaan yang dia sendiri formulir. Ya, maka apa faedah? Letih. Banyak tak orang terjatuh dalam perkara tersebut? Contoh, ya, zikir-zikir berbentuk penyembuhan. Nabi SAW ajar banyak macam mana nak ruqyah diri sendiri. Dia ganti dengan selawat atas nama selawat syifa lah, selawat nariyah lah, selawat tafrijiyah lah. Baca ni untuk kesembuhan, baca selawat syifa. Padahal selawat syifa tu tulisan manusia, bubahan. Nabi SAW ajar sedang aja. Kalau kamu sakit, jelas pegang tempat kamu sakit tu, baca bismillah, 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 a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhazir. Tanya, dia baca tak? Saya dah baca tapi tak sembuh. Saya baca yang tadi tu sembuh. Nampak? Ini kan bentuk istidraj. Allah bagi yang sunnah ni. Sebab dia bersandarkan pada bacaan tu. Bukan dia bersandarkan kepada yang menurunkan sakit. Allah uji kita, datangkan sakit, tak semestinya sembuh, betul kan? Kalau tak sembuh, apa kita buat? Bersabar, dapat apa? Seperti kisah seorang hamba hitam yang datang pada Nabi SAW, perempuan yang kena penyakit ayan ataupun epilepsi ataupun sawan. Kan dia sabar. Asal nak minta disembuhkan dengan doa Nabi SAW. Minta kepada Allah. Tapi Nabi SAW kata, aku bagi kamu, sama ada kamu sabar, Allah bagi syurga, atau aku doakan seperti mana yang kamu minta, kamu sembuh. Wanita ni sangat cerdas. Siapa yang sakit tak nak sembuh? Tapi bila Nabi SAW buat offer yang lebih baik, ya, dia hanya bersabar untuk tempoh tertentu, usia yang pendek, barangkali sampai 70 dia mati. Tapi syurga sedang menunggunya untuk tempoh yang tiada penghujungnya. Ni bukan senang ni nak jadi orang cerdas seperti dia. Tak masuk industri tu. Arab Badui. Perempuan hitam. Tapi cerdas dalam usul agama. Jadi kecerdasan agama ni adalah hidayah daripada Allah. Ya, betapa banyak orang yang cerdas, bijak, berkelulusan, tapi tak secerdas wanita tadi. Jadi cerdas yang hakiki adalah tahu nilai dunia, tahu nilai akhirat. Habislah. Kita berhenti takat ni, ya. Boleh? Dah bersangat kan? Jadi penguasa zalim yang mengubah hukum Allah dan hakim yang tidak memutuskan masalah. Yang ni nanti. Kita berhenti di nombor 2 kan? Nombor 3 insya-Allah, 4, 5. Jadi bukan tujuan kita nak menjatuhkan hukuman tak, tapi ini sebagai panduan. Ya, untuk kita tahu perkara-perkara ini adalah perkara yang dimurkai oleh Allah. Dan kita berdoa agar para pemerintah, pemimpin umat Islam, mereka hendaklah ada kemahuan, niat, ya, untuk memperbaiki undang-undang ini dengan memperkenalkan, menerapkan undang-undang Islam yang sebenarnya. Tak boleh semua, jangan tinggalkan semua. Sebab akibatnya sangat fatal. Ya, sangat besar kebinasaannya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah berikan kita kefahaman dan mudah-mudahan Allah jaga kita selamat, ya, istiqamah di atas tauhid, selamat daripada syirik, istiqamah di atas sunnah, selamat daripada bid'ah, sampai kita kembali kepada Allah Ta'ala dalam keadaan, ya, kita kembali kepada Allah dalam keadaan apa? Dalam keadaan hati yang selamat. Yauma la yanfa'u wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allahumma ahyina
wa amisna 'alal Islam was sunnah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.